Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sama balik kitab kita, kitab Sahih Bukhari. Terjemahan dan ulasan oleh Maulana Asri. Kita bincangnya dah perbincangan tentang hadis ke-25 dan juga bab ke-17 lah, hadis ke-25. Panjang dah. Jadi kita nak habis sikit lagi dah. Habis bab ni lah, bab ke-17 ni, hadis ke-25 ni. Okey, perbincangan seterusnya, adakah kafir zimmi dan muahid? Zimmi itu hak kita bercedoh dalam kerajaan Islam. Muahid ni bukan kerajaan Islam, luar dari kerajaan Islam, tapi ada perjanjian dengan orang Islam lah. Berjanji amin ke apa lah. Tak perih lah dah. Adakah kafir zimmi dan muahid juga termasuk dalam hadis di atas? Gitulah. Jadi kafir harbi ni biasa ni, kafir negara lain. Kafir dalam negara Islam kan. Orang Islam sendiri ada tentera, ada polis ikat lah. Okey, terus kata kafir harbi dah. Kafir harbi ni betul-betul negara lain dah. Negara lain hak pergi. Negara lain, kalau kafir negara lain, tak pergi ada perdamaian muahid. Gitu dah. Jangan cepat mudah mengharbi dah. Sedang kita ada kerja boleh tangkap, boleh apa dah. Gitulah. Golongan zimmi ialah orang kafir yang berada di bawah pemerintah Islam. Dan orang Islam jadi zimmi lah. Jahat setengah mana, bunuh orang setengah mana, jahat setengah mana pun. Kita boleh ada undang-undang, kita boleh higak dah. Dia menyatakan taat setia kepada kerajaan yang memerintah. Manakala kafir muahid pula ialah golongan kafir yang tidak berada di bawah naungan pemerintahan Islam. Negara bukan Islam, negara lain lah. Dan tidak menyatakan taat setia kepada kerajaan Islam. Tetapi mereka ada mengikat perjanjian damai dengan kerajaan Islam. Kedua-dua golongan tersebut diiktiraf oleh Islam. Adakah mereka juga termasuk dalam keumuman hadis di atas yang memerintahkan supaya diperangi sehingga mereka mula agama Islam? Kafir zimmi, kafir muahid ni kenapa semua masuk Islam juga kan? Sedangkan sejarah pemerintah Islam menyaksikan mereka hidup aman damai di bawah naungan kerajaan Islam tanpa dipaksa untuk masuk Islam. Gitulah. Bermacam-macam jawapan telah diberikan oleh para ulama kepada persoalan di atas. Di bawah ini dikemukakan 6 sahaja daripadanya. Pertama, hukum berkaitan dengan kafir zimmi dan kafir muahid ni disyariatkan lebih lewat berbanding dengan ayat dan hadis di atas. Kira gitu dah. Kafir zimmi, kafir muahid ni lewat sikit hukum dia berbanding suruh perang lawan kafir dah. So masuk Islam. Jadi hukum yang terdapat dalam hadis tersebut adalah masih umum. Dan ia dikhususkan oleh ayat yang ke-29 surah At-Taubah yang mengandungi hukum-hukum berkaitan dengan kafir zimmi dan muahid. Jadi hak lewat turunnya surah Taubah ayat ke-29 dah. Ada hukum berkaitan kafir zimmi, kafir muahid yang tidak ada dalam ayat yang tentang suruh memerangi siapa suruh masuk Islam tu dah. Ia baru disyariatkan pada tahun yang ke-9 Hijrah. Dekat-dekat dah Nabi nak meninggal dunia dah. Hujung-hujung. Jadi kafir zimmi, kafir muahid ni syariat dia tahun ke-9 Hijrah. Pendapat ini dikemukakan oleh At-Tibi. Ayat ke-29 surah At-Taubah itu adalah seperti berikut. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun. Bermaksud perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat, dan mereka pula tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, iaitu dari orang-orang yang diberikan kitab, yakni kaum Yahudi dan Nasrani, sehingga mereka membayar jizyah dengan keadaan taat dan merendahkan diri. Surah At-Taubah ayat 29. Ni ada hukum lah, tak tahu okay? Orang mungkin Islam, orang Yahudi ke apa, Alkitab ke apa yang telah ditawarkan berada di bawah naungan Islam, kena bayar jizyah. Yang kedua, pendapat kedua lebih kurang sama dengan pendapat yang pertama juga. Cuma pendapat ini mengatakan hadis di atas termasuk dalam mansukh minhul ba'du, iaitu hadis yang sebahagian kandungannya dimasukkan, sebahagian yang diterima lah. Jadi boleh pakai juga lah itu, walaupun ia menyebut perkataan an-nas, manusia secara umum, tetapi bukan memasukkan manusia, orang-orang kafir secara keseluruhannya.
Poin ketiga, pendapat ketiga dah. Apabila pengucapan dua kalimah syahadah, sembahyang, zakat, memberi jizyah atau menyatakan perjanjian damai, yang disebutkan dalam hadis dan ayat di atas sudah dilaksanakan dalam sesebuah masyarakat, ini menandakan Islam sudah berkuasa penuh di situ. Poinnya, supaya Islam berkuasa dah. Semua yang disebut dalam hadis itu hanyalah sebagai simbolik atau kinayah kepada kekuatan dan kedaulatan Islam semata-mata dah. Nak cerita ni, supaya Islam masuk Islam. Belaka tu mungkin masuk Islam. Maksudnya Islam berkuasa dah. Walaupun suruh semaya ke apa, kalau boleh gitulah. Paling kurang berkuasa tu maksudnya. Kerana tujuan asalnya hanyalah menegakkan kalimat Allah. Yang ini ajaran Allah di muka bumi ini. Ada di atas, bukannya menggalakkan pertumpahan darah. Kena faham situ. Sebaliknya, menggalakkan berjuang sehingga Islam tertegak. Hukum Islam, kerajaan Islam tertegak. Pendapat ini juga dikemukakan oleh At-Tibi. Pendapat keempat. Perkataan manusia dalam hadis yang ke-25 di atas bukannya bermaksud sekalian orang kafir. Tetapi hanyalah bermaksud golongan musyrikin saja. Musyrikin Mekah dia dah. Ini kerana kalau Alkitab tidak termasuk dalam manusia yang diperintahkan supaya diperangi oleh hadis tersebut. Gitulah. Jadi musyrikin Mekah, musyrikin jadi sembah berhala gitu kali tak? Lepas tu kalau orang Alkitab ni musyrikin juga lagi, tapi musyrikin bukan adalah musyrikin tidak lajak kata dah. Ini kerana golongan musyrikin tidak terima penyerahan jizyah daripada mereka. Penyerahan jizyah diterima daripada golongan ahli kitab sahaja. Pendapat ini bersesuaian dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad radhiyallahu anhuma ataupun rahmatullah alaihima yang mengatakan bahawa jizyah hanya dikenakan pada golongan ahli kitab sahaja, sama ada mereka terdiri daripada kalangan bangsa Arab ataupun bukan bangsa Arab. Jadi ahli kitab Yahudi Nasrani sajalah. Hal lain bukan terima jizyah. Pergi masuk Islam, paksa Islam kira pendapat ni lah. Imam Malik pula berpendapat jizyah boleh diambil daripada sekalian golongan kafir tanpa pengecualian, tak kira lah agama apa pun dah. Walau bagaimanapun beliau berpendapat jizyah tidak boleh diambil daripada golongan murtad. Golongan murtad ni kira bunuh dah. Imam Abu Hanifah juga berpendapat jizyah boleh diambil daripada sekalian golongan kafir tanpa pengecualian. Jadi Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Hanifah, boleh kira lebih realistik lah. Oleh sebab itu kebanyakan negara Islam dulu ke Pahla ni pun banyak menerapkan mazhab Hanafi dalam perundangannya. Praktikal kita kata dah. Jadi semua tak kira kafir mana. Apabila mereka menyerahkannya, mereka akan dikira sebagai kafir zimmi. Gitulah. Berkenaan dengan bangsa Arab, jika mereka adalah ahli kitab, jizyah diterima daripada golongan mereka kerana bagi beliau jizyah ahli kitab hanya terima daripada mereka yang berbangsa Arab saja. Tak ada. Bahasa Arab saja lah. Lagi kafir lah. Yang penting ni sistem cukai dalam Islam lah. Zaman dulu kira jizyah ke apa dah. Dan ni tak tahulah. Dengan kira dah. Jika mereka musyrik, jizyah tidak terima daripada mereka. Jika kita berpegang pada dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang menerima jizyah daripada semua golongan kafir termasuk musyrikin tadi, ini tidak bermaksud bahawa kerajaan Islam telah meninggalkan terus tuntutan perang. Tarakal qital lah. Malah ia hanya bermaksud meninggalkan perang buat sementara saja. Takhirul qital. Takhir kita bukan tinggal terus. Perang jihad ni tamu dia tangguh ya. Atau menangguh lah. Melewatkan sikit. Buat sementara waktu lah. Firman Allah SWT, sehingga mereka membayar jizyah dengan keadaan taat dan merendahkan diri dalam ayat ke-29 surah At-Taubah di atas. Bukanlah bermaksud apabila mereka sudah mula menyerahkan jizyah, maka hukum perang terhadap mereka sudah terangkat terus. Tetapi maksudnya adalah selagi mereka masih menyerahkan jizyah, mereka tidak boleh diperangi lagi. Jika mereka enggan membayar jizyah pula, maka hukum perang terhadap mereka terus berlaku. Gitulah. Apa yang dimaksudkan dengan memerangi dalam hadis di atas bukanlah peperangan fizikal atau pertempuran bersenjata di medan peperangan sahaja. Perang-perang ni bukan maksud perang bunuh. Malah ia menghendaki makna yang lebih umum daripada itu. Ia bererti melawan kekufuran dalam erti kata yang lebih luas lagi. Termasuklah melalui pendekatan dakwah dan sebagainya. Itu macam perang juga dah. Jadi jihad juga. Jihad dengan dakwah. Jangan kita tengok dari sudut lah. Begitu juga setengah orang
Dia pandai politik kat segala-gala PM kak. Kalau sikit kak soalan PM ni, Perdana Menteri ni, berkuasa, sangat berkuasa dah dalam hal agama pun yang anggap seolah-olah raja yang merintah negeri tak ada kuasa, seolah PM yang menentukan dasar apa pentadbiran agama, pengurusan agama dah. Tak betul kira dah. Bahkan semua kata perjuangan peperangan ni kita kena luaskan. Kalau kita peperangan menentang Syiah ni dok, Kerajaan Jakim pun dulu tak khabar dah, Jabatan Agama Islam Negeri tak khabar. Tak sedar diri dah. Yang sedar yang berjihad menentang Syiah dulu siapa dia? Maulana Asri lah. Dia sore-sore dulu lah. Sebelum Dr. Mahzaga apa Maulana Asri tu lah. Berjihad menentang, buat tulis dalam majalah Nas Qabar macam-macam perjuangan dia untuk menentang Syiah. Baru lepas tu barulah khabar sikit golongan-golongan agama di Jabatan Agama. Kalau harap kerajaan dah, harap Perdana Menteri Syiah tak terlalu bakas nak gitu. Ajaran Syiah tersebar kuat dah, harap ke Perdana Menteri lah. Jadi perjuangan ni kena luah. Peperangan jihad ni kena semua orang kena berperan. Jangan kita anggap pada pemerintah saja, pada Perdana Menteri saja, menteri besar saja. Lepas sampai Tengku Ni Aziz sendiri pun masih lenok kepada Syiah dulu sebenarnya. Sehinggalah peperangan terakhir tu, peperangan di Iraq ke Syria tu, barulah dia terbuka mata. Sebenarnya perjuangan dia kena bukanlah maksudnya kuasa politik tu 100% perjuangan Islam luah. Setiap aspek, setiap sudut ada peranan masing-masing untuk memperjuangkan Islam. Pernah Nabi SAW penyuruh orang yang sedang bersembahyang menghalang orang yang hendak melintas di hadapannya dengan menggunakan perkataan yang sama, iaitu fal yuqatilhu. Beratlah kalau kita terjemah bunuh sungguh. Bukan perang tu bukan masuk bunuh lagi dah. Tentu sekali perkataan qital di sini bukanlah bermaksud memeranginya sehingga membunuhnya, bukan masuk gitu dah. Ia tidak lebih daripada bermaksud menghalang dan menyekatnya daripada lalu dengan mudah di hadapannya tanpa sebarang halangan. Jadi maksudnya menghalanginya dan lebih kuat menghalanginya. Itu maksudnya. Pendapat kelima ini nampaknya amat bersesuaian dengan situasi umat Islam yang berada di negara-negara bukan Islam, atau ketika mereka tidak berhadapan dengan suasana peperangan dengan orang-orang bukan Islam. Banyaklah sebenarnya. Boleh zaman perang dulu dah. Kita sepatutnya zaman jihad dakwah dah. Menyebarkan Islam, menyebarkan perang apa dah? Nak lawan Wahdatul Wujud ke apa ni nak? Bunuh orang lain tak? Saya jabatan agama ke apa tak yang lawan. Ustaz Nurul berlaku boleh lawan dah. Itulah kekuatan dakwah ni tidak mestinya dengan kelompok jabatan agama tertentu, Perdana Menteri ke siapa, tidak dah. Liberal ke apa, banyaknya yang menentang dia berjaya. Saya tengok golongan-golongan tokoh yang ikhlas dalam dakwahnya. Contohnya kalau Wahdatul Wujud ke Nur Muhammad ni, Ustaz Nurul lah. Gitulah. Lawan Syiah gapo dan hadis-hadis palsu ni Maulana Asri gitulah. Okey, lepas tu sekiranya tuntutan perang di dalam hadis yang ke-25 di atas dipakai dengan makna yang mencakupi seluruh umat Muhammad SAW, tidak kira di mana dan dalam apa jua suasana dan tempat mereka berada, nescaya pendapat kelima ini merupakan pendapat yang paling praktikal. Kita tengok pendapat kelima ni paling praktikal. Yang pentingnya dakwah kekuatan Islam. Masuk perang tu bukan masuk perang bunuh saja. Maksudnya supaya Islam berkuasa, dakwah Islam tersebar. Kebenaran Islam tersebar tu maksudnya lah. Sehingga orang boleh amal Islam dah. Semampu yang boleh, sekuat yang boleh, pengamal Islam disebarkan seluruh dunia. Itu maksudnya lah. Jihad perang tu. Bukan perang maksudnya perang bunuh saja dah. Perang dengan erti kata jihad yang maksud umum lah. Ya, kena maksud sebenar hadis itu ialah Nabi dan umat baginda dituntut agar menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Ini pendapat kena dah. Pendapat ini ditaruhkan oleh Hafiz Ibn Hajar dan lain-lain. Dia maksud utamanya sebar Islam seluruh dunia. Itu maksudnya, bukan maksudnya nak perang kafir, maksudnya sebar. Kalau sekat penyebaran Islam, paksa perang lah. Kalau tak guna perang pun boleh sebar Islam di Amerika, di Britain ni ke apa. Sebarlah, hak tu pentingnya. Biar semua orang masuk Islam. Okay, bagaimana kedudukan kafir zindik? Setengah ulama mendefinisikan zindik ni nak kafir zindik dengan kata mereka al-mubtinu lil kufri al-mazharu
lil Islam kal munafiq. Al-muzharuna. Orang yang menyembunyikan kekufuran dan menzahirkan keislamannya seperti orang munafik. Sebagai orang yang lain pula mendefinisikan zindik ni, kafir zindik ni apa dengan berkata man la dina lahu. Maksudnya orang tiada beragama, tak ada agama dah. Pada bagaimanapun definisi pertama tidak ada bezanya dengan definisi munafik. Manakala definisi yang kedua juga tidak tepat kerana orang yang tidak beragama digelar mulhid dah. Orang etis, tak mulhid ni orang etis, tak ada agama. Sedangkan golongan zindik juga mempunyai agama mereka yang tersendiri. Bagi penulis definisi yang paling tepat adalah definisi yang diberikan oleh Syekh Waliullah Al-Dehlawi dalam kitabnya Al-Musawwa Syarah Al-Muwatta'. Al-Musawwa Syarah Al-Muwatta' karangan Syekh Waliullah Al-Dehlawi. Dalam kitab tersebut beliau membahagikan zindik kepada 3 golongan. Begini kata beliau: Innal mukhalifa lid-dini al-haqqi illam ya'tarif bihi wa lam yuz'in lahu la zahiran wala batinan fa huwa kafirun wa in i'tarafa bi lisanihi wa qalbuhu ala al-kufri fa huwa al-munafiq wa in i'tarafa bihi zahiran lakinnahu yufassiru ba'da ma sabata min ad-din daruratan bi khilafin ma fassarahu as-sahabatu wattabi'un wa ajma'at alaihi al-ummah fahuwa az-zindiq. Bermaksud sungguhnya orang-orang yang menentang dan menolak agama Islam, sekiranya tidak mengakui kebenaran Islam dan tidak tuntut kepadanya pada Islam, sama ada zahir maupun batin, maka dia adalah kafir. Sebaliknya, jika dia mengakui kebenaran Islam dengan lidahnya tetapi hatinya masih terikat dengan kekufuran, maka dia adalah munafik. Dan sekiranya dia mengaku kebenaran Islam dalam secara zahir sahaja tetapi mentafsirkan sebahagian daripada perkara yang sabit dalam agama secara putus dan mudah berlainan daripada apa yang ditafsirkan oleh para sahabat, tabi'in dan ijma' umat, maka ia adalah zindik. Jadi ia tafsir agama dah. Ia qana agama, merosak agama dari dalam dah. Selepas memberikan definisi zindik, beliau memberikan satu contoh yang menjelaskan lagi makna zindik dengan katanya. Jadi makna zindik lagi makna zindik dengan katanya, wakadzalika man qala fi syaikhain Abi Bakrin wa Umar wa masalan laysa min ahli al-jannah ma'a tawatur al-hadith fi bisharatihima aw qala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam khataman nubuwah lakin معنى هذا الكلام أنه لا يجوز أن يسمى بعده أحد بالنبي وأما معنى النبوة وهو كون الإنسان مبعوثا من الله تعالى إلى الخلق مفترضات الطاعة معصوما من الذنوب ومن البقاء على الخطأ فيما يرى فهو موجود في الأئمة بعده فذلك هو الزنديق. Okay, maksud juga. Bermaksud demikian juga umpamanya orang yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu dan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu bukan ahli syurga. Sedangkan hadis yang menceritakan bahawa mereka berdua adalah ahli syurga adalah hadis yang mutawatir. Abu Bakar dan Umar. Atau dia berkata memang Nabi SAW adalah penyudah sekalian Nabi. Tetapi maksud penyudah khataman Nabi ini, penyudah sekalian Nabi itu dah tidak harus. Seseorang yang datang sesudah baginda dinamakan dengan Nabi. Tak nama Nabi tapi serupa Nabi dah. Tak wali tapi serupa Nabi sifatnya. Ya, enggak. Adapun intisari dan hakikat kenabian itu keadaan seorang diutuskan daripada pihak Allah kepada makhluknya yang wajib ditaati, terpelihara daripada dosa-dosa, terpelihara daripada berterusan berada di atas kesalahan dan kesilapan pada pendapatnya. Intisari dan hakikat itu semuanya terdapat pada imam-imam selepasnya. Maka orang-orang yang berfahaman seperti itu adalah zindik. Macam Syiah kan. Kita ubah golongan zindik.
Berkaitan dengan taubat golongan kafir zindik ni pula, adalah taubat mereka diterima. Boleh terima tak? Persoalan timbul kerana hadis di atas menyebutkan. Jadi hadis sebut ni, apabila mereka melakukannya bertaubat, maka terselamatlah darah-darah dan harta benda mereka daripadaku, kecuali dengan hak-hak Islam. Dan soal hati mereka terserahlah kepada Allah. Ada hadis sebut gitu dah. Terdapat 5 pendapat ulama berkenaan dengan diterima atau tidak terima taubat golongan ini. Pertama, pendapat Imam Syafi'i ni. Menurut pendapat beliau yang bersandarkan kepada nas, apa yang tulis beliau sendiri menyatakan taubat sesiapa sahaja secara mutlak diterima, tak kira lah. Murtad kau gapo kau siapa berat taman apa? Kalau taubat terima dah. Taubat secara rujuknya golongan ini kepada Islam tidak terima. Tetapi sekiranya rujuknya itu dilakukan dengan hati yang ikhlas, maka ia diterima oleh Allah. Poinnya hati ikhlas. Walau bagaimanapun hukuman di dunia tidak terlepas untuknya. Kerana zindik itu tak terlepas dah. Tak payah suruh dia bertaubat lah. Pendapat ini dikemukakan oleh para ulama daripada mazhab Malik dan salah satu pendapat daripada mazhab Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah juga mengutarakan 2 pendapatnya, iaitu diterima dan tidak terima taubatnya. Okay, pendapat kedua. Sekiranya dia menyuruh kepada fahamannya, maka tidak terima taubatnya. Sekiranya dia hanya terdiri daripada kalangan masyarakat awam, taubatnya boleh diterima. Pendapat ini juga merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Pendapat ketiga, sekiranya taubat zindik, kafir zindik itulah dinyatakan setelah dia ditangkap. Lepas kena tangkap berkata bertaubat oleh pihak berkuasa untuk dibunuh, maka taubatnya itu tidak terima lagi lah. Kira tak terima lah. Dari segi penguasa tak terima. Takut ia terbohong ni. Sebaliknya jika taubatnya ternyata dilakukan sebelum dia ditangkap lagi, dan terserahlah kesungguhan taubatnya itu dah. Sebelum kena tangkap lah. Pada dirinya lah, maka taubatnya itu terima. Pendapat ini dikemukakan oleh para ulama daripada mazhab Malik dan salah satu pendapat daripada mazhab Imam Syafi'i. Pendapat keempat. Hanya taubatnya terima. Pendapat kafir zindik lah. Hanya taubatnya yang pertama kali terima. Sekiranya dia melakukannya kembali untuk kali yang seterusnya, kedua, ketiga apa, maka taubatnya tidak lagi dapat diterima. Pada hakikatnya golongan zindik adalah golongan kafir yang wajib diperangi. Yang kafir yang mengaku Islam, yang merosakkan Islam dari dalam dah. Kerana bahaya golongan ini jauh lebih besar berbanding golongan kafir yang lain yang merosakkan Islam dari dalam lah. Ini dapat dilihat daripada tindakan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu apabila beliau mengambil keputusan untuk memerangi golongan ini. Terlebih dahulu semasa beliau baru sahaja memegang tampuk pemerintahan berbanding untuk memerangi golongan kafir yang lain. Jadi bahaya dalam ini kena selesai dulu sebelum memerangi luar lah. Hukum memerangi golongan yang meninggalkan sembahyang. Hukum memerangi golongan yang meninggalkan sembahyang juga menjadi khilaf di antara golongan ulama. Khilaf mereka, perbezaan pendapat mereka itu antara lainnya adalah sebagaimana berikut. Pertama, Imam Ahmad Ibn al-Mubarak Ishaq bin Rahawai dan lain-lain mengatakan orang yang meninggalkan sembahyang kerana malas mengerjakannya menjadi kafir dan ia boleh dihukum bunuh. Itu dah Ahmad Ibn Mubarak Ishaq bin Rahawai. Okey, jumhur ulama, majoriti ulama berpendapat sekiranya dia masih belum menafikan kefarduan semaya tu, maka dia masih belum boleh dihukumkan kafir. Sekiranya dia menafikan kefarduannya, maka semua ulama ahli sunnah wal jamaah menjatuhkan hukum kafir terhadapnya walaupun dia masih mengerjakan semaya sekalipun. Kata wajib saja semaya dah. Exercise semaya. Jadi kafir juga dah. Yang ketiga, pendapat ketiga, Imam Malik, Imam Syafi'i dan lain mengatakan orang ini masih belum murtad tapi dia telah melakukan satu kesalahan yang boleh dijatuhkan hukuman pembunuhan. Imam Malik, Imam Syafi'i ini tak murtad pun boleh hukum bunuh ketika semaya. Pendapat keempat, Ibn Syihab Az-Zuhri, Imam Abu Hanifah, Imam Al-Muzani, Imam Daud Az-Zahiri mengatakan golongan tersebut tidak boleh dihukum bunuh. Sebaliknya dihukum dengan hukuman yang berat, seperti dipenjara dan disebat dengan sebatan tidak melebihi 10 kali. Sehingga ia menyatakan taubatnya dan bersemayang. Namun ulama yang berpegang dengan pendapat ini tidak menafikan bahawa golongan ini mungkin boleh sampai ke peringkat kufur dan boleh dibunuh. Tetapi bukan sebagai had, malah hanyalah sebagai ta'zir saja.
Ini agak ta'zir. Walaupun hukum bunuh dengan semayang ni hukum ta'zir. Menurut Ibn Hazm, cara mendera mereka adalah dengan memukul mereka sehingga waktu semayang tamat. Sebaik waktu telah tamat, penderaan harus ditamatkan. Kerana menurut beliau, semayang pada waktu tersebut sudah tidak dibenarkan lagi. Waktu isyak menurut pandangan beliau hanya tamat pada waktu tengah malam sahaja. Selepas waktu tengah malam, semayang isyak tidak boleh didirikan lagi. Nanti Ibn Hazm Az-Zahiri lah ada hadis ni. Semayang isyak ni bukan pagi subuh dah. Sampai tengah malam dah. Pukul 2 lah, pukul 1 gitu juga. Tak boleh semayang, habis waktu lah. Menurut pandangan Ibn Hazm, Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim, orang yang meninggalkan semayang dengan sengaja tidak dibenarkan mengqada semayang. Kerana qada menurut mereka hanya untuk orang yang meninggalkannya, bukan dengan sengaja. Namun bagi mereka yang berpandangan sebaliknya, pesalah tersebut tetap harus dipaksa walaupun waktu semayang sudah tamat. Kerana dia wajib mengqadanya juga dah. Jadi jumhur ulama katakan qada lah. Dalil para ulama yang menghukum kafir terhadap orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Ni hujung-hujung ulama kata kafir tinggal semayang sengaja ni kafir dah. Para ulama yang berpendapat orang yang meninggalkan solat dengan sengaja itu menjadi murtad dan kafir berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah ini. Inna baina rajuli wa baina syirqi wal kufri tarkus solah. Tarkas solah. Bermaksud sungguhnya pemisah di antara seorang dengan syirik dan kufur adalah meninggalkan sembahyang. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i, Abu Daud, Tirmizi, Ibn Majah dan lain. Buraidah telah meriwayatkan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, Innal ahda alladhi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafara. Bermaksud sungguhnya perbezaan di antara kita dan mereka orang-orang kafir ia adalah sembahyang. Sesiapa sahaja yang meninggalkannya, ia menjadi kafir. Hadis riwayat Nasa'i, Tirmizi dan Ibn Majah. Abu Darda meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam alla tusyrik billahi syai'a wa in qut'ta wa hurriqta wa la tatruku salatan maktubatan muta'ammidan faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmah wa la tashrab al-khamra fa innaha miftahu kulli syarrin. Bermaksud kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepadaku, janganlah kamu menyekutukan Allah dengan apa sekalipun walaupun tubuhmu dikerat-kerat dan engkau dibakar hidup-hidup. Janganlah kamu meninggalkan sembahyang fardu dengan sengaja, kerana siapa yang meninggalkan sembahyang fardu dengan sengaja, tamatlah jaminan Allah terhadapnya. Dan janganlah minum arak, kerana arak itu adalah anak kunci segala kejahatan. Hadis riwayat Ibn Majah. Dalil-dalil para ulama yang tidak menghukum kafir terhadap orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Golongan ulama yang tidak menjatuhkan hukuman kafir kepada orang yang meninggalkan semayang pula mengatakan hadis-hadis seumpama itu disabdakan baginda sallallahu alaihi wasallam sama ada tujukan khusus kepada orang yang meninggalkan semayang dengan mendakwa bahawa semayang tidak wajib dilaksanakan, ataupun maksud kafir tersebut bukanlah dia menjadi kafir dengan erti terkeluar daripada agama Islam terus. Tetapi sebaliknya dia samalah seperti orang yang kafir yang tidak bersemayang. Ada ulama pihak gitulah. Kerana alamat khusus bagi orang Islam adalah semayang, alamat tanda dah. Ini salah satu kefahaman ulama lah. Okey, antara dalil yang menjadi pegangan mereka ialah sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam Muwatta Imam Malik, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abi Daud dan lain, iaitu khamsun salawatin katabahunna Allah 'ala al-ibadi faman jaa'a bihin lam yudha' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kan lahu 'inda Allah ahdun ay yudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihin falaysa lahu 'inda Allah 'ahd in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahul jannah. Bermaksud sembahyang 5 waktu itu difardukan Allah ke atas hambanya. Siapa yang melaksanakannya, melaksanakan sembahyang 5 waktu, tidak mengabaikan
Mana-mana daripada sembahyang 5 waktu tersebut dengan memandang ringan terhadapnya, maka Allah menjamin akan memasukkannya ke dalam syurga. Sesiapa yang tidak melaksanakan sembahyang lah, maka tidak ada jaminan itu daripada Allah. Boleh jadi dia menyeksanya, boleh jadi juga dia memasukkannya ke dalam syurga. Boleh jadi tu dah. Itu poin dia situ dah. Jadi waktu seolah-olah tak kafir lah. Ada harapan masuk syurga tak sembahyang tu, maksudnya tak kafir lagi kalau ikut dalil ni. Sementara dalil bagi golongan yang berpendapat orang yang meninggalkan sembahyang tidak boleh dibunuh pula ialah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salasin an-nafsu bin nafsin was-sayyibu az-zani wal mariqu min ad-din at-tariku lil jamaah. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa aku adalah utusan Allah. Melainkan dengan ia melakukan salah satu daripada tiga perkara ini baru dia boleh hukum bunuh. Pertama, membunuh orang. Boleh hukum kisah lah. Yang kedua, berzina padahal telah mustan. Telah berkahwin. Yang ketiga, keluar agama dengan meninggalkan jemaah murtad lah. Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Nasai, Tirmizi, Ibn Majah dan lain. Hukum bunuh terhadap orang yang murtad. Berkaitan dengan hukum terhadap orang yang murtad pula, para ulama berbeza pendapat tentangnya. Sebahagian mereka berpendapat semata-mata murtad boleh dihukum bunuh. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, sebahagian yang lain pula memperincikannya kepada golongan yang bukan sahaja murtad tetapi turut memberontak terhadap kerajaan Islam. Tadi bukan sahaja murtad. Murtad je seorang itu tak cari mana dah. Tapi kalau dia siapa nampak bersekongkol dengan musuh Islam, memerangi negara Islam, baru boleh hukum bunuh. Itulah yang dimaksudkan dengan sabda baginda serta meninggalkan jemaahnya. Bukanlah semata-mata meninggalkan agamanya dah. Murtad bukan semata-mata murtad. Kalau ikut zahir itulah. Jadi sebenarnya lagilah bawah lagi daripada murtad kan. Mereka juga mendakwa bahawa Nabi SAW tidak pernah membunuh orang yang semata-mata murtad tanpa memberontak atau melakukan jenayah yang besar yang lain seperti membunuh. Walau bagaimanapun ini bukanlah bererti umat Islam harus memandang remeh terhadap kes-kes murtad yang berlaku dalam masyarakat. Pendapat ini bagi penulis amat baik dalam konteks masyarakat Islam hari ini. Kerana ia tidak menimbulkan rasa gurun dalam hati orang yang belum Islam untuk berjinak-jinak dengan Islam. Jadi bagi ambil itulah kerah sikit dan bukan kerah maksudnya ambil dalam bentuk yang bukan murtad saja, murtad dengan menentang lah. Barulah. Dia kadang-kadang undang-undang ni tengok politik, tengok suasana juga dah. Kalau benda tidak mengizinkan, tak bolehlah kita ambil pendapat yang nak straight sangat, jadi kacau bilau dah. Dia jadi kacau bilau, tak stabil dah. Macam dulu pernah buat hudud negara mana, negara Afrika ni. Dia tangkap orang curi bersikar nak kerat tangan. Tiba-tiba orang curi berjuta, rasuah berjuta, tak curi harta berjuta, tak kerat tangan. Lepas tu rakyat memberontak ni. Jadi gitulah kita tengok suasana juga nak hukum bunuh pun. Hak berat benar dah. Murtad sampai menonton bersama dengan tentera musuh Islam ke apa barulah hukum bunuh. Hak lain kat guna pendekatan dakwah. Alhamdulillah, utamakan dakwah. Kita bukan nak suruh sumbat orang masuk neraka cepat-cepat. Kalau kita bunuh orang murtad pun maksud dia tidak merebokkan murtad dia tu kepada orang lain. Tu matlamat utama dah. Kalau tak boleh juga hukum bunuh, kita pergi nombor satu dakwah. Ajak pada Islam dulu, berhujah sehingga mereka hilang syubhat-syubhat mereka sehingga mereka kembali pada Islam. Itu utama dah. Bukti meninggalkan solat satu dosa yang sangat besar lah. Berkenaan dosa yang ditanggung oleh orang-orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, para ulama bersepakat tentang dia berdosa besar lah, berdasarkan firman Allah SWT. Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Bermaksud apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab kami dahulu tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan sembahyang. Lam nakum minal musallin. Surah Al-Mudaththir ayat 42 hingga 43. Maka sabda Nabi SAW, illa bihaqqil Islam. Ada hadis sebut illa bihaqqil Islam. Rangkai kata illa bihaqqil Islam, mengecualikan keterpeliharaan darah dan harta benda mereka jika hak atau tuntutan-tuntutan Islam yang lain dicerobohi.
Setelah melaksanakan 3 perkara tersebut dalam hadis di atas, jika seorang membunuh, dia akan dikisah. Jika dia mencuri, tangannya akan dipotong. Jika menuduh seorang berzina tanpa mengemukakan saksi, dia akan disebat 80 sebatan. Dan jika harta orang dirosakkan, dia mesti dah membayar ganti ruginya. Pemerintah Islam akan melaksanakan semua hukuman tersebut atas dasar hak yang diterima Islam daripada dicerobohi dia. Hak-hak yang diakui dan terima Islam untuk dinikmati penganut-penganutnya dan orang kafir pun yang bernaung di bawah pemerintahan kerajaan Islam lah. Dalam contoh-contoh yang penulis kemukakan itu ialah hak untuk hidup, hak memiliki harta dan hak untuk hidup dalam masyarakat secara terhormat dan bermaruah. Hukuman-hukuman terhadap penceroboh ke atas hak-hak tersebut dengan jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Jelas hak Allah pada zina ke apa tu, hak manusia pun ada hak harta mereka, keamanan mereka dah. Tak boleh diganggu gugat lah. Okey, maksud sabda baginda dalam di penghujung hadis ke-5 di atas. Maksud sabda baginda di penghujung hadis di atas dan soal hati mereka itu terserahlah kepada Allah. Ialah kita diperintah berurusan dengan seseorang berdasarkan zahirnya sahaja. Jika zahirnya Islam, dia akan kita layan sebagai orang Islam. Dan jika zahirnya bukan Islam, maka kita akan melayaninya sebagai bukan Islam. Gitulah. Biar bagaimana sekalipun batin seorang yang anda hadapi dia, itu tidak perlu diambil kisah munafik setelah mana ke, walau Islam ke, tipu bohong, tak boleh nak ambil tahu lah. Tak boleh kita hukum lah. Soal batin dan hati itu terserah kepada Allah jua. Untuk semua perbincangan di atas, lihat Fathul Bari jilid 1 muka 76 hingga 77, Umdatul Qari jilid 1 muka 180 hingga 183, Irsyadus Sari jilid 1 muka 156 hingga 157, Al-Qawaikibud Daruri jilid 1 muka 102 hingga 124, Syarah Ibn Al-Battal jilid 1 muka 77 hingga 78, At-Tawdih jilid 2 muka 110 hingga 116, Nami' Ad-Daruri jilid 1 muka 560 dan 5 muka 107 hingga 9. Jilid kelima muka 107 hingga 9. Kasyful Bari jilid 2 muka 136 hingga 152. Nasrul Bari jilid 1 muka 263 hingga 265. Fathul Qari jilid 1 muka 235 hingga 236. Okey, barulah intisari umum dari pengajaran hadis. Antara pengajaran dan panduan dan pedoman yang dapat diambil daripada hadis ini ialah: pertama, mengucapkan 2 kalimah syahadah merupakan syarat untuk terima seseorang sebagai Muslim. Yang kedua, orang-orang yang meninggalkan sembahyang dan zakat harus diperangi, mesti diperangi. Orang Islam melindungi nyawa, harta benda dan kehormatan penganut-penganutnya. Yang keempat, segala hukum hakam berlaku berdasarkan zahir. Soal hati terserah kepada Allah jua. Yang kelima, orang yang telah mengucap 2 kalimah syahadah, bersembahyang dan memberikan zakat tetap terikat dengan hukum hakam Islam yang lain. Yang keenam, besarnya kedudukan sembahyang dan zakat dalam agama Islam. Sembahyang merupakan ibadah badaniyah yang berkaitan dengan badan dan zakat merupakan ibadah maliyah yang berkaitan dengan harta. Yang ketujuh, mengucap 2 kalimah syahadah dengan penuh yakin sudah memadai untuk seseorang itu masuk ke dalam agama Islam. Tidak wajib atasnya mempelajari dalil-dalil mutakallimin, ahli ilmu kalam untuk mengenal Allah. Tak wajib sifat 20 harga apa perbincangan ilmu kalam tak wajib. Jadi dia asal mengucap saja terus masuk Islam. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.